Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil 'ibad. Alhamdulillah. Jumpa kita kembali. Hari ini kita akan belajar tentang sambungan sokongan dalam manusia dan haiwan, iaitu menyatakan jenis sendi dan juga sistem rangka manusia, iaitu sendi tak bergerak, sendi bergerak sedikit dan sendi bebas bergerak. Melukis, melabel dan menerangkan struktur sendi ensel, lengan, tulang, rawan, otot rangka, tendon dan ligamen. Membran sinovia, benali sinovia dan mekanisme pergerakan dan gerak balik alih pada haiwan. Dan juga menerangkan mekanisme pergerakan pada lengan manusia dan juga kaki manusia. Itu hari ini kita punya pelajaran. Kemudian kita mulakan Saya nak confirmkan dengan awak. Kita dah habis ni kan sendi bebas bergerak lalu? Dah. Ni dah. Sampai mana? Ni dah. Dah kan? Otot extensor semua dah belum? Dah. Kita ulang kembali sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sikit yang hari itu. Kita tengok sendi bebas bergerak sebab kita ada sendi tidak bergerak dekat kepala, sendi bergerak sedikit dekat kita punya dekat turus vertebra tu ada, dekat dengan turus vertebra dengan tulang rusuk ada sikit supaya kita boleh tarik nafas dengan lepas nafas. Dan sendi bebas bergerak ada dua jenis, iaitu lesung, sendi lesung dan juga sendi ensel. Kita tengok sendi lesung dan sendi ensel merupakan contoh sendi bebas bergerak yang membenarkan pergerakan bebas. Ini contohnya sendi lesung. Sendi lesung ada pada dua tempat. Pertama ialah dekat lengkungan pectoral dengan humerus. Ini scapula dengan humerus, iaitu sendi lesung yang boleh membenarkan pergerakan jenis putaran. Lesung tu untuk putaran. Kemudian kita tengok pula struktur sendi. Sendi tu ada apa? Pertama ialah bila kita sebut sendi, sendi adalah pertemuan antara dua atau lebih tulang. Kat sini kita biasanya dua lah. Dekat hujung tulang, bila kita lukis tulang, dekat hujung ni mesti ada rawan. So kalau kita lukis tulang, sebab kita nak buat sendi, mestilah dua tulang. Kemudian dekat hujung sendi ni kita lukiskan rawan. Senang. Siap-siap. Nampak tak? Sebab warna merah pula. Nampak tak? Kita tulis. Tak jelas
Okey. Kita kena rajin lukis lah sebab bila kita lukis, kita senang nak ingat. Okey, ni tulang. Tak lawa tak apa, yang penting kita faham. Ni kita tulis tulang. Gambar raja mesti berlabel. Okey, ni tulang. Okay, selepas tulang, kita terus lukiskan rawan. Rawannya adalah untuk menyerap, hentakan dan mengelakkan geseran antara dua tulang ni. Rawan. Okay, kemudian barulah kita buat. Okay. Kita buat ni, buat satu lapis dulu. Okay, buat satu lapis. Untuk apa? Untuk tulis membran synovial. Kemudian tengah ni, cecairnya cecair bendalis synovial. Kemudian barulah kita buat kapsul dia. Kita buat kapsul dia. Barulah kita buat kapsul dia. Okey, itu dia. So, membran synovial dia merendeskan bendalis synovial. Bendalis synovial pula sebagai pelisi untuk mengurangkan geseran antara dua tulang. Manakala rawan pula sebagai cushion untuk menyerap hentakan dan juga mengurangkan geseran. Rawan juga melindungi tulang daripada menjadi haus. Okay. Ini contoh sendi lesung. Okey, sendi lesung boleh buat putaran, pergerakan membulat. Pada sendi bahu, antara humerus dengan lengkungan pectoral dan juga punggung antara femur dengan lengkungan pelvis. Tadi kat bahu, ni dekat pelvis ni. Okey. Kemudian sendi ensel pula, dia macam ensel pintu menyebabkan gerakan pada satu saf sahaja. Iaitu bahagian ke hadapan dan ke belakang. Tangan kita macam ini, siku. Okey, itu contoh dia. Kita tengok otot rangka pula. Otot rangka tu dia adalah gentian otot, saraf dan salur darah. Jadi pada gentian otot, saraf dan salur darah yang banyak. Otot bekerja secara berpasangan dan bertindak secara berlawanan. Yang kita panggil dia berantagonis. Apa maksud berantagonis? Jika satu otot mengecut, satu lagi otot akan mengendur. Iaitu antagonis. Dia berpasangan. Yang penting dia berpasangan. Kemudian dia bertindak secara berantagonis. Contohnya otot bicep dan otot tricep adalah contoh otot berantagonis. Otot yang meluruskan anggota semasa mengecut dinamakan otot extensor. So, cikgu tulis macam ini. Kenapa cikgu panggil otot extensor? Ialah otot ini apabila dia mengecut, dia akan tegak tulangnya, tegak tulang. Ataupun kita panggil lurus. Contoh otot extensor adalah tricep. Bila tricep mengecut, tulang akan melurus. Lengan ni akan jadi melurus. Nanti kita akan jumpa lagi. Kat binatang pun dia pakai extensor. Satu lagi otot adalah otot flexor. Ini otot flexor. Okay. Otot flexor ni bila dia mengecut, dia menyebabkan tulang tu dilipat. Lipat ataupun bengkok. Macam lengan tangan kita jadi bengkok. Contohnya apa bengkok ni? Bicep. Bila bicep mengecut, dia akan jadi bengkok.
Cikgu boleh jawab tulis, awak tulis. Bengkok, bicep. Boleh? Tanya ya cara ingat cikgu ni. Okey. Tendon pula apa? Tendon ialah menghubungkan tulang dengan otot. So kita tulis tendon. Menghubungkan tulang dengan otot. Okey, apa dia fungsi tendon? Tendon ni sifatnya ialah tak elastik. Sifatnya ialah tak elastik. Dan fungsinya apa? Ialah untuk pindahkan daya tarikan. Daya tarikan ni siapa yang buat? Otot yang buat. Bila otot mengecut, dia akan jadi pendek. Bila jadi pendek, dia tarik. Dia hasilkan daya tarikan. So tendon ni fungsinya pindahkan dia daya tarikan otot tadi kepada tulang. Okey, kemudian dia tengok satu lagi ialah ligamen. Ligamen. So ligamen ni apa? Sifatnya adalah elastik. Elastik maknanya kenyal. Kenyal, boleh membenarkan pembengkokan. Tetapi dia kuat. Dua-dua tendon kuat, ligamen kuat. Cuma bezanya adalah tendon tak kenyal, tak elastik. Manakala ligamen elastik. Okey. Tujuan fungsi ligamen pula memberi sokongan dan kekuatan pada sendi dan membolehkan tulang membengkok di sendi. Itulah dia. Dia membenarkan pembengkokan pada sendi. Ataupun kita buatlah L ni. L tu adalah lang-lang. Lang-lang makna tulang. Lagi satu L ni menyebabkan tulang boleh lipat tulang. Okey. Itu contohnya. Okey. Ni namakan tulang yang membentuk rangka paksi. Okey, siapa nak cuba? Rangka paksi, tengkorak, turus vertebra, kemudian rangka rusuk dengan sternum kat depan tu. Okey, itu adalah rangka paksi. Okey. Nyatakan fungsi rawan. Apa fungsi rawan tadi? Menyerap hentakan. Serap hentakan. Okey, good sebagai penyerap hentakan, cushion untuk penyerap hentakan, mengelakkan apa lagi? Tulang daripada bergeser, mengelakkan tulang daripada haus. Bendara synovium pula sebagai Pelincir. pelincir. So mengelakkan geseran. Okey. Katakan perbezaan struktur dan fungsi tendon dan ligamen. Kita dah tahu tendon. Cakap perbezaan struktur dan fungsi. So kita tengok struktur dulu. Tendon adalah tak kenyal. Tak elastik. Tak kenyal. Manakala ligamen elastik. Itu dia. So tendon menyambungkan otot dengan tulang. Manakala, bila kita sebut di sini mesti ada manakala. Jangan tak ada tulis manakala. Manakala ligamen menyambungkan tulang dengan tulang. Kalau macam inilah cikgu tulis ni tak dapat markah ni. Mesti ada perkataan manakala. Okey, itu dia. Okey, ada satu lagi ni baru strukturnya. Fungsinya baru nombor 2. Nombor 3 fungsi lagi satu apa dia? Ni struktur, tak kenyal tu struktur Struktur, fungsi pertama. Okey, fungsi kedua. Apa lagi yang cikgu dah sebut tadi? Yang cikgu dah sebut. Apa fungsi tendon? Tendon, fungsinya apa? Fungsinya apa? Tak elastik. Tak elastik tu struktur. Ni, tak elastik, tak kenyal. Sama. Tendon fungsi dia. Tadi ni dari segi dia cerita nyambung-nyambung. Fungsi dia. Tendon fungsinya memindahkan apa?
Memindahkan. Memindahkan otot, memindahkan daya tarikan yang dihasilkan oleh pengecutan otot ke mana? Ke tulang. Manakala okey, barulah kita pasal ligamen. Manakala ligamen ligamen fungsinya apa? Membenarkan pembengkokan pada sendi, membenarkan pembengkokan tulang pada sendi. Salin ni, jangan tak salin. Okey, kemudian dia akan terangkan perbezaan antara sendi lesung dan sendi ensel. Sendi lesung membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Manakala sendi ensel hanya membenarkan pergerakan tulang dalam satu satah saja. Okey, kita tengok pula mekanisme pergerakan dan gerak balas, gerak alih. Okey. Ini adalah tangan membengkok. Mekanisme pergerakan pada lengan manusia melibatkan tindakan otot bicep dan otot tricep. Sepasanglah. Melibatkan sepasang otot iaitu otot bicep dan otot tricep yang bertindak secara berantagonis. Nampak tak cikgu cara cikgu baca? Melibatkan sepasang otot bicep dan otot tricep yang bertindak secara berantagonis. Apa maksud berantagonis ialah apabila otot bicep mengecut, otot tricep akan mengendur. Apabila otot tricep mengecut, otot bicep pula akan mengendur. Okey, kalau kita tengok kat sini, lengan dibengkokkan. Tadi saya cakap bila kita bengkok je, lengan bengkok je, tak kisahlah nanti kita tengok kat kaki pun sama. Bila bengkok je, otot yang mengecut adalah otot bicep. Otot yang terlibat adalah otot bicep. So, bicep mengecut. So, otomatik kita dah tahu dah apa pada masa ini otot tricep mestilah mengendur. Sebab kalau satu mengecut, satu mengendur. So, bengkok bicep. Dan jangan kita lupa bahawa otot bicep adalah otot flexor. Otot bicep adalah otot flexor. Okey. L. Boleh juga kalau kita nak buat macam otot tulang. So, ada tulang boleh lipat. So, lipat. Tulangnya dilipat ataupun bengkok. So, bila bengkok kat sini datang perkataan huruf B, jadinya bicep. Bicep mengecut. Kenapa dia pakai bicep? Kita tengok bicep mana ada dua tendon dekat bahagian atas. Tendon belah bawah ni terikat pada apa ni? Pada radius. Nampak gambar dia? Okey. Okey, pergerakan membengkokkan lengan. Okey. Dia tengok betul-betul tendon. Tengok gambar tendon. Satu tendon lekat pada scapula, nampak? Lekat pada scapula. Satu tendon lagi lekat pada humerus, kepala humerus. Sebab itu dipanggil bicep. Kerana ada dua tendon belah atas. Ini pada ingatan cikgu lah. By mana dua, ada dua. Okay, satu lagi dia akan tarik, akan letak tendonnya pada radius. Okay, untuk tricep pula, tricep dia ada tricep. Mana ada tiga. Tengok satu dekat kepala humerus, satu dekat scapula,
Dan satu lagi dekat yang bawah sikit daripada kepala humerus. Sebab tu nampak sikit. Dan satu lagi tendon yang kat ujung disangkut pada ulna. Macam mana nak kenal ulna? Kalau cikgu tengok boleh tulis huruf U tak? So bila tulis huruf U, maknanya adalah tulang ulna. Tulang dia macam gini. Kalau kat bawah ni besar, nanti kat depannya tulang ni kecil. So ulna dia besar belah siku, radius kecil belah siku, tetapi dekat lengan nanti radius dia besar. Tapi ulna dah jadi kecil. Yang satu nak kenal radius. Radius ni dekat mana? Dekat kita punya ibu jari. Awak tengok ibu jari, so sini adalah radius. Okey. Apabila otot bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan ke tulang radius melalui tendon. Tendon ni fungsi pindahkan aja. Pindahkan daya. Bila otot mengecut, dia jadi pendek. Dia menghasilkan daya tarikan. So tendon ni fungsinya adalah memindahkan daya tarikan dari otot ke tulang. Tulang ni apa? Tulang radius. Tengok gambar. Kena pandai lah tengok gambar. Okey, melalui tendon. Daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Pada masa yang sama, otot tricep mengendur. Dia tak boleh dua-dua mengecut. Tak boleh. Dia mesti satu kecut, satu kendur. So, tulang radius ditarik ke atas dan lengan dibengkokkan. Senang tak nak cerita? Kalau respon sikit, senang tak nak cerita? Senang cikgu. Okey, bila otot mengecut, dia jadi apa? Bila otot mengecut, dia jadi apa? Kendur. Otot kalau mengecut, jadi pendek. Otot kalau mengecut, dia jadi pendek. Bila dia pendek, dia menghasilkan daya tarikan. Dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okay, kita tengok pula bila nak luruskan tangan. Tadi cikgu cakap flexor, L untuk lipat. Sekarang extensor. Extensor untuk tegak, tulangnya untuk tegak atau lurus tulangnya. Cikgu tak nak pakai huruf S. Sebab S tu ada dekat flexor pun ada S. So kita cari huruf yang tak ada. So T ni dia terus jadi tricep. So bila otot tricep mengecut, dia gemuk. Pastikan dia gemuk bila dia mengecut. Bila dia gemuk, dia pendek. Dia akan tarik tulang ulna. Dia pendek kan? Dia akan tarik. So tendon ni fungsinya pindahkan daya tarikan ni ke tulang ulna. Pada masa yang sama, awak tengok ni lukis ni. Otot bicep mengendur makna dia jadi panjang dan kurus. So, apabila otot tricep mengecut, daya tarikan dipindahkan ke tulang ulna melalui tendon. Pada masa yang sama, otot bicep mengendur. Tulang ulna ditarik ke bawah dan lengan diluruskan. Okey. Kita tengok pula. Pergerakan kaki dihasilkan melalui tindakan pasangan otot berantagonis, iaitu otot bicep femoris dan ototnya ialah otot flexor, manakala otot quadriceps femoris adalah otot extensor. Okey. Tadi kita cakap bengkok. Tadi kita cakap bengkok. Bicep, betul tak? Dekat tangan kalau nak bengkok tangannya, bicep mesti mengecut jadi gemuk. Sekarang tengok nampak tak? Ini. Ni bicep ni adalah flexor juga. Flexor. Jadinya lipat. Boleh lipat tu maknanya bengkok lah. Betul? Dia tulis kat situ. Otot bicep femoris adalah otot flexor. Sama je kalau bicep, dia flexor. Manakala otot lagi satu ialah extensor.
Extensor. Kita belajar tadi tricep. Dekat kaki tak ada tricep. Dekat kaki tak ada tricep. Tetapi dia ada ni, K. Boleh tulis kat sini K, quadricep. Quadricep. Kemudian namanya ada femoris. Kenapa namanya ada femoris? Sebab dia dekat dengan tulang femur. Sebab tu namanya femoris. Okey, kita tengok. Otot betis kanan akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Tapak kaki menolak ke bawah dan ke atas tanah. Otot betis yang bawah. Bila otot betis mengecut, dia akan tumit kaki kanan tu akan terangkat. Bila terangkat, belakangnya, kat depan tu akan tolak tanah. Pada masa yang sama, otot bicep femoris mengecut untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Sebab itu dia bengkok, lipat bengkok. Kaki kanan dinaikkan. Jadinya dia mulakan pergerakan daripada bawah. Dia mulakan gerakan daripada bawah. Apabila kaki kanan tidak tersentuh dengan tanah, berat badan disokong oleh kaki kiri yang bersentuh dengan tanah. Nampak ni sekarang ni. Satu kaki sentuh tanah, satu lagi kaki tak sentuh tanah. Okey, kita tengok kaki orang ni. Ni otot betis dia tengah mengecut. Otot betis mengecut menyebabkan otot betis ni tarik tulang tumit ni. Tu sebab itu tumit tu naik ke atas. Okay. Bila tumit tu naik ke atas, hujung kaki akan tolak ke tanah. Okay, nampak? Dia akan tolak ke tanah. Okey, pada masa yang sama kita akan dapati bahawa kaki yang kita angkat atas ni dekat sendi lutut ni bengkok. Tengok nampak kat sini ni dia bengkok kan? Okey, kalau bengkok, tadi kita cakap bengkok. Bengkok maknanya apa? Bicep. Bicep femoris akan mengecut, menyebabkan sendi ni, tulang dekat sendi tu akan membengkok. Okey. Ketika sekarang beban telah disokong oleh kaki kiri sebab kaki kanannya telah terangkat. Okey, kemudian otot quadriceps femoris, yakni otot extensor akan mengecut untuk meluruskan kaki. Akan meluruskan kaki. Kita dah cakap tadi. Extensor tegak. Tegak. So, otot tibialis mengecut dan menurunkan tumit. Otot tibia. Tibia ni kan ada tulang fibula dan tibia kan. Itu kan otot yang dekat dengan tulang ni. Tibia ni akan mengecut dan menurunkan tumit. Dia turunkan tumit ni. Macam mana dia turunkan tumit? Sebab otot tibialis mengecut. So, tumit kaki kanan menyentuh tanah dan berat badan sekarang disokong oleh kaki kanan. Tadi macam ni, sekarang dia pula. Keseluruhan urutan diulang dengan kaki kiri. Okey. Boleh? Boleh tak? Dia mula daripada kaki kanan. Okey. Buat macam mana mula kaki kanan? Otot betis. Otot betis mengecut. Menyebabkan tumit dinaikkan ke atas. Bila tumit dia naik ke atas, hujung kaki akan menolak ke tanah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua. Bengkok kaki tu.
Apa? Nak bengkok. Bicep. Otot bicep femoris. Mengecut. Menyebabkan apa? Cepat. Otot bicep mengecut disebabkan apa? Kaki lurus ke kaki bengkok? Bengkok. Bicep. Bengkok. Kaki dibengkokkan. Di lutut kan? Okey. Sekarang berat disokong oleh apa? Kaki Sekarang kanan. ketika ni. Kaki. Tak. Ni mula-mula kaki kanan ni. So berat disokong oleh kaki apa ni? Sekarang ni. Dia cerita kaki kanan. So berat disokong oleh apa ni? Kaki kiri. Berat disokong oleh kaki kiri. Nak cerita sekejap je ni, sokong tu. Kalau tak cerita pun tak apa. Okey, kemudian selepas dia dah bengkok, sekarang dia nak turunkan kaki dia pula. Nak turunkan kaki. Sebelum dia turunkan kaki, dia nak buat apa? Dia mesti luruskan kaki. Tadi dia bengkokkan kaki kan? Ni tadi, bengkokkan kaki. Sekarang nak luruskan kaki pula. So, otot quadriceps. Mengecut. Kaki jadi lurus. Kaki lurus. Sekarang tumit nak kena turunkan. Macam mana nak turunkan tumit? Otot tibialis mengecut. Menyebabkan tumit diturunkan ke tanah. Jadinya kalau kaki kanan dah buat operasi ni macam ni bila kaki kanan otot betis mengecut, kaki kiri otot betis dia mengendur kan? Dia berbeza-beza lah. Taklah sama perbuatannya. Semua dia punya fasa ni macam ni Ni adalah kiri. Ini semua kanan. Okey. Ada soalan yang ni? Nak naikkan tumit otot lain, nak turunkan tumit otot lain. Dia macam lengan tangan, otot bicep kat depan, otot tricep kat belakang kan. Okay, begitu juga dengan otot betis dengan otot tibialis. Kita punya kaki tu, tibia tu, tulang tibia. Yang depan tu, yang belakang ni, otot betis sebelah belakang. Betis ada kat belakang kan? So otot betis. So yang depan ni, otot tibia. Sebab kita tahu dia adalah secara berantagonis, tibialis. Semua ada berpasangan. Dan kemudian dekat femur pula, tulang femur atas ni, kat tulang femur ada dua otot. Bicep kat belakang pula, selalu kita bicep kat depan ni kan, bicep kat belakang. Tulang femur tadi. Depan ni quadriceps. Okey. Kita tengok. Okay, dia cerita. Okey, tengok gambar. Otot betis mengecut. Tulang tumit dia akan tarik ke atas. Pada masa yang sama, bila tumit dinaikkan, hujung kaki akan menolak ke tanah. Okey. Kemudian, dia dah naik ke atas, dia bengkok tau. Jadi bila naik ke atas, dia tak adalah bila naik ke atas kakinya tegak kan. Dia bengkok. Kenapa dia bengkok? Bicep femoris mengecut dan menarik femur. Sebab namanya pun femur femoris. Okey, kemudian
dia selepas dia bengkok, dia nak luruskan. So, kawannya adalah otot quadriceps yang kat depan. Quadriceps. Ingat iaitu extensor, tegak. Extensor, bila dia mengecut, dia akan jadi lurus kaki. Kakinya lurus. Okey, macam mana dia nak turunkan tanah? Sekarang otot yang kat depan ni. Oh, otot betis kat belakang, otot tibialis pun masih kat belakang. Sorry. Otot tibialis pun masih kat belakang. Cikgu ingat dia masih kat depan. Berbeza tempat. Rupanya tempat yang sama. Cuma berbeza je. Okey, sorry. So, otot tibialis pula. Menyebabkan tumit diturunkan ke bawah. Okey. Kita tengok pula gerak balas alih dalam haiwan. Tadi pada manusia kita libatkan kaki dengan tangan. Okey. Dia akan lebih faham bila kita buat soalan. Nanti kita buat soalan. Okay. Kita tengok ikan. Ikan ni ototnya namanya myotom. Kalau kita tengok ni ikan, dia dalam bentuk bongkah dah. Cuba nampak. Nampak tak dia macam sekel gitu kan? Ikan macam ni, ikan tenggiri, ikan tongkol, dia punya bongkah dia nampak tau. Bongkah otot dia nampak. Ni tulang. Turus vertebra. Apa sih ni tulang yang melintang tu lah. Okey. Kemudian kalau gambar ikan, dia akan ada bentuk W ataupun untuk M. Tapi kita biasanya bentuk W lah. Bentuk W. Ni kalau kita buat macam ni lah slice. Ni kerata rentas. Ni buat slice macam tu. Turus vertebra ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengenduran myotom iaitu bongkah otot yang berbentuk W. Okey. Kalau kita makan ikan sardin lah, kita akan nampak bahawa tulang dia nampak ada turus vertebra. Tulang kecil-kecil gitu kan. Oleh kerana tulang tu dia kecil-kecil gitu kan. Dia macam ni bersendi-sendi. So dia bila ada sendi, dia boleh membenarkan pembengkokan tulang lah. So ikan tu lebih senang nak golek-golek di situ nak menghasilkan daya tujahan semua. Okey. Otot antagonis ini melakukan tindakan berlawanan. Okey. Kenapa berantagonis? Kita lukis dia macam gini. Kalau cikgu buat bentuk M gini kan. Myotom. Buat dua. Ni maknanya bentuk W lah. So cikgu lukis tulang belakang dia. Kemudian cikgu lukis bongkah dia. Bongkah otot ataupun myotom. Okey. Okey. Bila otot belah sini mengecut, belah kanan senang dia cakap belah kanan. Bila otot belah kanan mengecut, badan ikan akan membengkok ke bahagian yang mengecut. Kata belah kanan mengecut. Ikan akan mengecut ke bahagian kanan. Kemudian bila bahagian kiri pula mengecut, dia akan bergerak ke bahagian kiri. Gitulah. Dia berlawanan lah kalau sini mengecut, sini mengendur gitu Ini membolehkan ikan mengibaskan ekornya. So dia akan menghasilkan libasan tu libasan. Okey, bila dia menghasilkan libasan, maka dia akan hasilkan daya tujah ke hadapan. Itu kita tengok konsep momentum lah keabadian momentum arah ke belakang akan menghasilkan momentum arah ke hadapan. Ekor akan mengibas ke kanan. Okey. Cuba kita tengok kat sini. Okey. Ni dia bengkok sini bermakna otot sedang mengecut di bahagian sini. Dan otot mengendur di bahagian belah sini. So bila dia mengecut belah kanan, badannya akan bergerak ke belah kanan. Bila dia mengecut belah kiri, badannya akan membengkok belah kiri.
Begitulah seterusnya. Ini menyebabkan ekor dilibatkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri dan akhirnya menghasilkan satu daya tujah ke hadapan mengikut keabadian momentum. Okey, sebaliknya apabila otot myotom di sebelah kiri mengecut, otot myotom kanan akan mengendur dan ekor akan mengibas ke kiri. Tengok, kanan ke kiri ikut kat mana otot mengecut. Kalau otot belah kanan yang mengecut, maknanya ekornya melibas ke kanan. Okay. Gelombang pengecutan dan pengenduran berlaku secara berselang-seli di sepanjang myotom. Tindakan ini menyebabkan badan bergerak dari sisi ke sisi, menolak air ke belakang dan sisi, lalu badan digerakkan ke hadapan. Tirik digunakan untuk mengawal arah pergerakan dan arah haluan. Ekor tu untuk kemudi. Nak pergi mana? Kanan ke kiri, ke atas, ke bawah dia kemudi. Okey, itu adalah untuk otot, untuk ikan, myotom. Kecut kanan, libas kanan. Kecut kiri, libas ke kiri. So, libasan ke kiri ke kanan menghasilkan daya tujah ke hadapan. Kita tengok burung. Dia pun ada otot berantagonis juga. Otot dadanya yang besar dan kuat membantu mengibaskan sayap ke atas dan ke bawah. Apabila otot pectoralis major, kita pernah jumpa perkataan pectoral kan? Lengkungan pectoral. Dia ni ada otot pectoralis, maknanya otot tu berada di bahagian pectoral. Ada major, ada minor. Apabila otot pectoralis major mengecut, otot pectoralis minor akan mengecut. So, sayap digerakkan ke bawah. Apabila otot pectoralis minor mengecut, otot pectoralis major pula mengendur dan sayap dinaikkan ke atas. Macam mana nak ingat? Nanti kita tunjukkan. Sekarang kita kenal dulu manalah major ni, manalah minor. So, kita tengok ototnya ada dua. Yang besar ni major, otot pectoralis major. Yang biru ni besar ni major. Ini adalah otot pectoralis minor. Okey, kita tengok ada satu, bukan saja otot saya tengok satu minor kecil, major besar. Satu lagi awak tengok tendon tu disangkutkan ke mana? Awak tengok tendon minor disangkutkan ke atas. Manakala yang major disangkutkan ke bawah. So kalau cikgu nak ingat ialah bawah meja. Bawah meja. Apa tu bawah meja? Maknanya sayap akan digerakkan ke bawah apabila pectoralis meja mengecut. Meja mengecut. Yang akan menyebabkan sayap bergerak ke bawah. So ingat satu je. So nanti keterbalikannya satu lagi lah. So kata nak sayap naik ke atas. Macam mana nak buat sayap naik ke atas? Otot pectoralis minor mengecut dah. So ingat satu. So kat sini pectoralis major mengecut dan menarik sayap ke bawah. Ini memang boleh tarik sayap ke bawah sebab otot ni dilekatkan pada bahagian bawah sayap ni. Ini pula otot pectoralis minor mengecut. Bila dia kecut, dia tarik sayap ni ke atas. Okey. Tadi rasa ada satu. Okey, lagi satu. Bila dia kibaskan sayap dia ke atas, dia menyebabkan tekanan udara memberikan tujah ke atas. Bila sayap dinaikkan ke atas, tekanan udara memberikan tujah ke atas. Ini yang menyebabkan dia boleh terbang. Okey, kita tengok pula cacing. Cacing tanah dia ada dua otot. Satu
membujur, satu lagi otot melingkar. Melingkar tu seperti inilah. Lingkar. Lingkarkan. Lingkar. Membujur, memanjang. So, membujur belah dalam, melingkar belah luar. Ini macam otot ni lah. Macam otot dekat salur elementary tu otot licin. Pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur secara berselang-seli menghasilkan satu gelombang peristalsis di sepanjang badan. Gelombang peristalsis. Macam kita nak salur elementary. Kita ada salur yang kosong tu kan? Yang isi makanan. Macam dia pun ada satu salur yang berisi benda lain. Sebab itu dia dinamakan rangka hidrostatik. Okey, tengok. Okey, pertama. Otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. Dia memanglah kalau satu mengecut, satu mengendur. Cacing tanah menjadi pendek dan tebal. So, kalau cikgu lah, cikgu buat begini. Otot membujur. Membujur. So, bila otot tu mengecut, dia jadi pendek. Pendek tu gemuk lah. Gemuk, pendek. Gemuk, pendek. Otot lingkar pula. Lingkar. Cikgu lukis macam ni. Tu otot dia yang melingkar. Bila dia mengecut, dia kurus. Bila kurus, dia jadi panjang. Okay. So, ingat macam gitu je lah. So, kita tengok kat sini, bila kita nampak dia gemuk, kita dah tahu dah otot apa yang mengecut. Otot membujur lah. Okay. Kemudian, ni dia cakap otot membujur pada posterior mengecut. Dan otot lingkar mengeluh. So, kita ingat satu je lah. Bila gemuk aja, dia pendek. Bila pendek, membujur. Otot membujur. Okey, kemudian kita di segmen posterior mencengkam tanah manakala kita di segmen anterior dilepaskan. Okey, ketiga pula. Otot lingkar pada segmen anterior mengecut dan otot membujur mengeluh. Cacing tanah menjadi lebih panjang dan kurus. Nah, akan tengok. Otot lingkar. Lingkar dia akan jadi kurus. So, bila dia kurus, segmen anterior akan memanjang ke hadapan. Dia kurus ni lebih depan, dia akan memanjang ke hadapan. Kemudian, kereta di segmen anterior mencengkam tanah manakala kereta di segmen posterior akan dilepaskan. Sebab bila dia manjang ke depan, dia mesti nak pergi kat tanah kan? Dia cengkam tanah. Okay. Kita tengok pula otot extensor. Tadi cikgu dah ada extensor kan? Okey. Otot flexor, kita dah cakap dah flexor. Dia tak ada nama lain. Macam tadi ada nama lain kan? Otot flexor, kalau dia kat tu lipat sama dengan apa? Bengkok. Betul tak? Bila bengkok, otot apa? Otot bicep. Kaki tu tak tu sama. Ini otot extensor mana tegak. Extensor nak jadikan tegak, otot extensor mesti mengecut. Okey, tengok gambar ni. So, otot extensor bila dia mengecut, dia jadi pendek, so ni akan naik ke atas. Kaki ni akan diluruskan. Okey. So, otot antagonis lalang ialah otot flexor dan otot extensor yang melekat kepada permukaan dalam rangka luar. Ototnya dekat dalam. Mesti kita ototnya dekat luar. Otot flexor membengkokkan satu sendi manakala otot extensor meluruskan. Kaki belakang yang panjang berotot diadaptasikan untuk melompat. Okey. Macam mana dia buat? Nak lipat. Bila tengok lipat aja, dia tulis lipat. So, flex. Flexor. Dia tahu lipat flexor. So, otot flexor mengecut. Otot
flexor ni bahagian kaki belakang otot flexor akan membengkok dan berbentuk Z. Kakinya tu akan membentuk Z. Walaupun tak nampak macam Z sangat kan. Bersedia untuk melompat di dari datu macam kegarisan gitu. Lepas tu kegarisan awak tengok kaki bengkok kan? Okey. Kemudian barulah otot extensor mengecut. Bila otot extensor pilih untuk jadi otot extensor mengecut, kaki dia tu jadi lurus. Kaki belakang lurus. Bila kaki belakang lurus, dia akan menolak berlalang ke hadapan. Kaki belakang ni lurus ni menghasilkan lentingan. Dia menghasilkan lentingan dengan menolak ke hadapan, menolak belakang berlalang ke hadapan dan ke udara. Macam kita lah, kegarisan, sedia, kakinya dah lurus. Kemudian bila tu dia tolak ke hadapan. Okey. Mengapakah burung mempunyai tulang yang berongga? Siapa nak cuba? Apa pentingnya tulang yang berongga pada burung? Supaya tulang lebih ringan. Okey, lebih ringan, kurang tumpat kan? Dia terbang. Selain tu, itu satulah. Selain daripada tu, dia ada dia ada organ-organ yang tunggal lah, macam testis dia tunggal supaya mengurangkan jisim dia. Ringan ini memudahkan proses penerbangan. Terangkan bagaimana lengan digerakkan ke atas. Ke atas ni apa? Bengkok ke lurus? Lengan digerakkan ke atas. Bengkok ke lurus? Bengkok. Bengkok. Bengkok otot apa? Bicep. Bicep mengecut. So, kita cerita je lah. Otot bicep mengecut, manakala otot tricep mengendur, menyebabkan apa? Daya tarikan dipindahkan dari otot ke tulang apa ni? Nak bengkok ke tulang apa? Tulang apa kalau bengkok? Radius ke ulnar? Radius. Radius ke radius menyebabkan tulang di radius ditarik ke atas melalui tendon. Okey. Apabila otot bicep mengecut, tendon menghantar daya tarikan yang dihasilkan otot yang mengecut ke lengan. Lengan ni kita spesifikkan ke radius. Betul ke radius. Pada masa yang sama otot tricep mengendur. Akibatnya siku membengkok dan lengan digerakkan ke atas. Itu dia. Menerangkan gerak balas, gerak alih pada ikan. Macam mana? Ikan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Aidil nak cuba? Ya saya cikgu. Okey, cuba. Cepat. Apabila bagi dua. Kanan kiri. Tumis vertebrata ikan. Ini apa Digerakkan nama dari bulat-bulat ni? Apa nama bulat-bulat ni? otot myotom. Okey, myotom bongkah otot. Okey, apabila myotom Mengecut. kanan. Apabila myotom kanan
Apabila miotom kanan, Otot dapat pada cuba lain? mengecut. Mengecut. Apabila otot miotom kanan mengecut, pada masa yang sama otot miotom Kiri mengendor. kiri mengendor. Okey, menyebabkan badan gerak ke mana? Badan ikan akan bergerak ke mana? Akan bengkok ke mana? Kanan. Akan bengkok ke kanan. Begitulah dia berulang-ulang. Libasan di badan dia menyebabkan daya tujah ke hadapan. Okey, turun vertebra fleksibel digerakkan dari kiri ke kanan melalui pengecutan pengeluaran otot yang berbentuk W tersebut. Apabila otot mayotim di sebelah kanan mengecut, otot mayotim belah kiri yang akan mengendur, ekor akan dilibaskan ke kanan atau badan akan dilibaskan ke kanan. Begitulah sebaliknya. Dan gelombang pengecutan dan penggenduran ini berlaku secara berselang-seli, menyebabkan hasilnya daya tujah ke hadapan. Dia sebenarnya bila dia kibah-kibah macam ini, dia tolak air ke belakang. Jadi ada momentum arah ke belakang. Sebab momentum ialah laju darat dengan jisim. Bila dia tolak air tu ada hal laju, air tu ada jisim. So terbentuklah momentum arah ke belakang. Pada masa yang sama, oleh kerana mengikut keabadian momentum akan ada momentum ke hadapan. Itulah yang menolak ikan ataupun daya tujah ke hadapan. Okay. Bagaimana lompatan? Lompat mula dengan L. L jadinya apa? L, otot apa ni? Otot apa? Flexor. Otot apa? Flexor. Nak lipat dulu kan? Dia macam kegarisan. Betul kan? Dia lipat dulu kan? Okey, lipat. Kalau lipat maksudnya bengkok kan? Flexor akan mengecut menyebabkan kaki dilipat membentuk Z. Okey. Kemudian barulah otot extensor. Otot extensor akan mengecut menyebabkan kaki lurus. Betul. Kaki lurus. Okey. Kaki tu lurus. Kemudian dia akan melenting tu. Akan melenting di mana dia akan menolak kakinya ke tanah dan dia akan melenting ke atas dan ke udara. So, dia cerita kat sini kaki belakangnya yang panjang boleh dilipat dalam bentuk Z dan Z. Okey. Kita dah cerita, diluruskan. Okay, dia cakap sini daya angkat lah. Okey. Cikgu nak terus pada soalan dulu ke nak terus habiskan ni? Dan sikit kita terus pada isu kesihatan, nanti kita baru tengok soalan. Okey, ini adalah penyakit yang berkaitan dengan tulang iaitu osteo. Osteo tulang, porosis. Osteoporosis, poros. Maknanya tulangnya poros. Tulangnya poros. Bila kita sebut osteoporosis, tulangnya poros. Tulang yang poros. Tulang yang banyak berlubang-lubang. Tulang yang kurang padat. Okey. Siapa yang berlaku osteoporosis ni berlaku pada orang? Tak kisahlah orang tua ke orang lelaki ke orang perempuan ke. Tapi dia mesti orang tua. Kemudian biasanya berlaku pada orang perempuan yang telah menopause. Perempuan. Menopause. Kalau lelaki andropause. Okey. Dia ada kaitan dengan bila perempuan tu menopause, dia ada kaitan dengan estrogen. Estrogennya rendah. Estrogen ni terlibat dalam metabolisme kalsium.
terlibat dalam metabolisme kalsium, iaitu penyerapan kalsium di tulang. Okey. So kita tengok osteoporosis, orang tua dia biasanya bongkok. Kenapa? Sebab ni kan ada cakra rawan antara tu, dia jadi haus, jadi tulang belakang jadi lebih pendek. So dia jadi poros, maknanya dia mudah patah lah, tulangnya mudah patah, lembut. Sebab tu orang tua kena hati-hati sikit sebab takut dia jatuh, nanti dia boleh lumpuh ke baring. Okay. Inilah gambar dia osteoporosis dengan normal. Lebih poros, lebih berlubang-lubang. Selalu kalau jatuh dekat tulang pinggul ni lah. Biasanya. Okey, apa dia? Kurang dia tadi. Cikgu pun kurang tambah tadi. Ada exercise kurang senaman. Kalau awak tengok Ella Annalyn, wanita Asia bertubuh kecil dan kurang bersenam. Itu antara sebab osteoporosis. Ella Annalyn tu kan. Kurang bersenam, kurang mengambil susu, kalsium, fosforus, vitamin D. Vitamin D fungsinya kat sini adalah untuk penyerapan kalsium dan fosforus. Ini adalah membantu penyerapan kalsium dan fosforus. Okey, fosforus. Sebab tu vitamin D ni penting. Kiri dia dah cerita. Tu gambar dia osteoporosis macam mana. Tulangnya jadi lebih ringan, lebih rapuh dan lebih berliang. Boleh nampak. Poros ni berliang-liang lah. Poros maknanya berliang-liang. Lebih rapuh. Boleh tulis. Rapuh, berliang-liang. Kurang padat. Okay. Kita tengok sini. Estrogen terlibat dalam metabolisme kalsium yang membantu badan menyerap kalsium dan mengurangkan kehilangan mineral kalsium daripada tulang. Kadar estrogen yang rendah akan menyebabkan ketumpatan tulang berkurangan akibat kehilangan kalsium daripada tulang. Okey, kita tengok pula osteomalacia. Tulang lembut. Tulang lembut yang disebabkan oleh kalsium, kekurangan kalsium, fosforus dengan vitamin D. Okey. Berlaku pada orang dewasa, biasanya pada kalangan perempuan hamil. Sebab kalau kurang kalsium, nanti dia akan ambil daripada tulang. Kalau dalam darah kita kurang kalsium, nanti dia akan ambil daripada tulang. So tulang jadi rapuh. Sebab tu orang biasanya kalau ibu-ibu yang mengandung tu, dia bila dia kurang kalsium tu yang gigi dia jadi mudah patah ketika mengandung lah. Saya tahu gigi lah apalah. Okay. Ni pula riket. So riket pun sama. Kekurangan kalsium. Riket ni kaki bengkok. Kanak-kanak je. Kalau orang dewasa kita panggil osteomalacia. Okey, tulangnya lembut dan lemah dan boleh menyebabkan kecacatan tulang. Dia nampak bengkok kaki dia. Kemudian kita tengok arthritis. Arthritis, bila kita nampak tis-tis ni sakit lah, inflamasi. Kalau orang kita panggil radang. Kemerahan, radang lah tu. Berlaku pada orang tua ialah osteoarthritis. Kekurangan bendale synovial. Dekat sendi tu. Ada kekurangan bendale synovial. Satu. Kehausan rawan. Sebab tu kat ujung tulang. Yang tadi kita lukis. Kat ujung tulang ada rawan kan? Okey. Sekarang rawannya dah haus. Bila dah haus, tulang dengan tulang berlagu. Dia jadi sakit. Tengok kat situ ni. Dah tak ada dah dia punya rawannya. Sebab tu yang sakit tu Rawan menjadi nipis dan ligamen memendek serta hilang sebahagian daripada kekenyalannya.
Ligamen tu jadi pendek, so nak bengkok-bengkok, dia jadi stiffness, nak jadi keras, kaku. Itu yang penyakitnya jadi lebih kaku lah. Selain daripada rawan, bendali tak cukup, ligamennya pendek. Dah pendek, kurang kenyal pula. Dah hilang kekenyalan. Okey, ini ni biasa kat mana? Lutut, merasa sakit dan kurang fleksibel. Jadikan aktiviti harian seperti berjalan menjadi sukar. Okey, ini adalah skoliosis di mana bentuk S ataupun C, dia punya tulang ni. Apa dia bila dipandang di belakang, skoliosis merupakan faktor genetik atau pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal semasa perkembangan akhir badan. Ni tulang. Sebab bila tulang dia bengkok, dia akan menjejaskan apa tau? Akan menjejaskan salur darah, saraf. Tengok tak ni? Satu apa tu? Aduh. Yang orang betulkan tulang tu dia gini-gini kan, dia gini-gini kan. Cikgu rajin juga tengok tu Daripada orang tu ada satu cerita tu. Dia budak Thailand tu, dia letak dia kertas kat sini, dia gini. Maknanya saraf lah, dari segi saraf. So dia betulkan leher dia bunyi pok-pok tu. Dan sekarang dia punya saraf dah betul, dia dah boleh pegang benda dengan betul. Apa nama cikgu ni? Cryopraktik. Cryopraktik. Tu awak tengok. Kalau kat Malaysia ada orang yang terkenal Cina tu lah. Mr. apa? Chris Leong. Chris Leong. Okey. Itu dia. So dah habis kita punya ni, kita tengok latihan. Faham tak? Nak faham lah tu, dia tengok latihan. Faham cikgu. Okey, kita tengok lengkapkan. Nanti cikgu kasih soalan ni awak salin salin soalan dalam buku latihan. Selain buku teks pun, ni soalan-soalan SPM cikgu dah kumpulkan ikut topik ni. Salin dalam buku latihan awak. Cikgu tahu boleh print, tapi print soalan boleh. Jawapan tulislah tangan. Sebab bila kita tulis, kita ingat. Okey, sekarang ni kita nak lukis. Dia cakap lengkapkan rajah 5.1 dengan melukis otot tricep yang terlibat dalam pergerakan lengan tersebut. Sekarang tengok. Lengan ni bengkok ke lurus? Ni. Bengkok ke lurus? Jawab dulu, 5.1 bengkok ke lurus? Bengkok. Bengkok. So kalau bengkok, kita ingat otot apa? Bicep. Otot bicep yang mengecut. Bicep akan mengecut. Nanti kalau kita nak terangkan, barulah ni. Rangka tindakan otot yang menyebabkan pergerakan dalam rajah 5.2. Dia nak 5.2. Okey, kita tengok dulu macam mana nak lukis 5.1. Kalau dalam peperiksaan, senang je kita tiru rajah sebelah. Okay. Sekarang kita dah tengok dah. Dia bila lurus, otot tricep. Ni tricep kan? Ni bicep. Otot bicep sini kurus. Nampak tak? Otot bicep kurus. Bermakna dia mengendur. Ni tricep gemuk. Gemuk dia mengecut. Sekarang ni, bila kita nak tulis yang ni, bicep dan mengecut, dia gemuk. Sekarang nak lukis tricep. So, apa yang perlu kita buat? Kita tiru sebelah ni. Nampak dia sangkutkan otot dia kat mana? Cikgu pun lukis. Okay. Kemudian satu lagi, tendon ada kat sini. So, cikgu gariskan ke depan sikit. Dia sangkutkan tulang kat sini. Kemudian buat garisan. Okey, sekarang nak kurus. Sebab sini gemuk. Sini mesti kurus. So, gambar dia mesti kurus je. Jangan lupa sangkutkan ke ulna.
Kemudian bolehlah loretkan. Cikgu tandem cikgu tak colorkan supaya nak nampakkan dia punya ni kan, urat dia tu. Cikgu semua loretkan otot saja. Pastikan otot tricep ni lebih kurus. Okay, dah siap. Itulah caranya. So makannya 2 kat situ. Macam mana nak dapat 2 label lah. Lukisan tanpa label tak ada markah. Kemudian tengok tendonnya mesti 3. Tricep tendonnya mesti 3. Tak susah pun, kita tiru je orang sebelah ni. Ada. Tak tu kadang-kadang soalan ni kita kena bijak cari jawapan. Okey. Nyatakan satu penyesuaian tisu P. P ni apa? Tendon. Itu tendon. Tendon kita dah tahu cara ingatnya. T-E-N-D-O-N. Tendon ni tak elastik. Tak elastik ataupun tak kenyal. Dah tahu. Kuat. Kuat ni memang. Tak kisahlah tendon ke ligamen mesti kuat. So, cirinya adalah tak elastik dan kuat. Untuk apa fungsinya? Hubungkan tulang dengan otot. Untuk apa lagi fungsinya? Pindahkan daya tarikan dari otot ke tulang. Sekarang dia nak kita terangkan pula tindakan otot yang menyegakkan pergerakan lengan pada 5.2. Tengok 5.2. 5.2 lurus kan? Betul. Lurus. Lurus maknanya extensor. Extensor. Iaitu tegak. Okey. Otot apa yang terlibat? Tricep. 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 Good. Okey. Masa kita ceritalah otot tricep. Pertama, otot tricep mengecut. Koma. Manakala otot bicep apa? Mengendur. Mengendur. So, apa jadi lepas tu? Daya tarikan tu buat apa? Dipindahkan. Akan menarik otot. Dipindahkan. Di otot. Okey. Dipindahkan dari otot ke tulang apa? Tulang Ulna. apa? Ulna pandai. So, tulang ulna melalui tendon. So, barulah lengan diluruskan. Tengok jawapan. Ia menarik ulna ke bawah. Menarik ulna ke bawah. So, tangan diluruskan. Kalau awak tengok kat sini markahnya 3. Tapi jawapannya banyak. Okey. Kita tengok lagi soalan berikutnya. Siapa nak cuba jawab ni? X apa? X apa tu? Tendon. X adalah tendon. Nyatakan satu fungsi X. Tendon kita dah tahu dah fungsinya. Untuk apa? Menyambung tulang dengan Pandai. Satu fungsinya. Satu fungsi lagi? Satu hubungkan tulang dengan otot. Satu lagi? Memindahkan daya. Pindahkan daya tarikan. So kat sini macam mana nak tulis? Ni ha. Kalau orang putih dia panggil transmit. Dia tak cakap transfer, dia cakap transmit. Transmit pulling force. Transmit pulling force. Kita kat sini tulis daya tarikan boleh juga. Memindahkan daya tarikan dari otot ke tulang. Okey, itu dia. Kemudian jelaskan bagaimana KX disesuaikan.
Ciri X. So ambillah ciri dia. Tak elastik. Jangan lupa tambah kuat sekali. So ni jawapan ada dua So menghubungkan otot dengan tulang. Kedua, memindahkan daya tarikan daripada otot ke tulang. Okey. Maka dia boleh memindahkan daya pengecutan dari otot ke tulang. Nyatakan fungsi ligamen. Ligamen. Apa sifat dia? Sifat dia apa? Kenyal. Elastik. Kenyal atau elastik. Apa fungsi dia? Langlang. Menyambung tulang dengan tulang. Menghubungkan Okey, tulang lagi dan satu. tulang. Satu lagi L. L untuk langlang. L untuk apa lagi satu L? Lipat. 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 Tulang dilipatkan. Kat mana lipat? Kat? Sendi. Sendi. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan berikutnya. Ligamen seorang ahli genetik adalah lebih. Kalau awak nampak lebih, jawapan pun mesti ada lebih. Lebih mudah lentur berbandingnya orang biasa. So kita kena ambil sifatnya tu kita tulis. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kenapa orang genetik lebih mudah lentur? Sebab selalu berlatih. Selalu berlatih, So, Kerana bila dia ligamen selalu berlatih, lebih apa? lebih Apa elastik. sifat ligamen? Lebih elastik. Senang nampak tu kan? Elastik, kita tambah je lebih. Lebih elastik. Kita tengok soalannya. Ligamen ahli genetik lebih elastik. Dan kuat. Sebab ligamen ni sama dengan tendon, ada perkataan kuat. Apa tu? Ligamen kenyal dan kuat. Tendon tak kenyal dan kuat. Ada perkataan kuat. Dua-dua. Okey. So, kat sini kita cakap lebih elastik, senang. Lebih elastik. Dan senang. Perkataannya senang untuk diregangkan. Senang untuk diregangkan. Kenapa? Sebab latihan yang berterusan untuk masa yang lama. Sebab latihan. Okey, tengok soalan berikutnya ni. Sebahagian pelajar maraton mengalami kekejangan otot. Kenapa kejang otot? Kenapa jadi kejang otot? Lari itu kejang otot. Kenapa? Tak membuat pemanasan badan. Tak warming up. Respirasi anaerob, asid laktik terbentuk, betul? So, dia tanya apakah kekejangan otot? So, kekejangan otot ni adalah pengecutan berterusan pada otot. Pengecutan berterusan pada otot. Sebab dia tak cukup regangan. Kan, kita kalau sebelum kita lari, kita ada buat aktiviti regangan, warming up. Pengumpulan asid laktik. Pengumpulan asid laktik. Respirasi anaerob. Kekurangan garam juga. Sebab nak pengecutan otot tu memerlukan garam juga. Cadangkan 3 cara bagaimana seorang boleh mengekalkan sistem otot rangka yang sihat. Okey, kalau kita lah cadangan kita untuk mengekalkan sistem otot rangka yang sihat. Okey, kita kena buat apa? Mengamalkan gaya hidup yang sihat. Ya, general sangat tu. Macam mana gaya hidup tu? Bersenam. Bersenam. Itu satu. Dari segi diet pula, nak kena ambil apa? Kalsium. Gizi yang seimbang. Kalsium.
fosforus, vitamin D. Dapat kat mana tu kalau kita makan-makan benda tu? Untuk tulang ni biasa ni, otot rangka ni. Dapat kat mana kalau kalsium, fosforus? Makanan tambahan. Makanan tambahan, susu lah senang. Betul? Ya, diet yang kaya dengan kalsium, fosforus untuk tulang yang kuat. Mengamalkan posture yang baik, mengelakkan masalah tulang belakang. Kena duduk betul-betul tegak lah. Cikgu pun tak boleh nak tegak lah. Lagi satu kalau menghadap laptop, kena. Sebab tu ada orang laptopnya macam ke atas sikit gitu kan. Tak ada nunduk gitu, macam kita tengok handphone lama-lama sini ada bawah otak tu ada tumbuh tulang. Kalau dulu kejadian tumbuh tulang pada otak tu adalah berlaku pada orang-orang tua. Tapi sekarang ni oleh kerana orang-orang muda dah tengok handphone pada usia yang awal, maka ketumbuhan tulang pada otak tu berlaku lebih cepat. Okey. So posture yang baik lah. Sebab bila kita posture kita tegak, maka salur darah bagus, saraf pun bagus. Awak tengoklah chiropractic tu apa namanya, Chris Young tu, banyaklah pada cikgu. Ada banyak cara perubatan. Kalau kita belajar sentral, salah satu perubatan alternatif adalah chiropractic. Okey. Mengamalkan teknik yang betul dan selamat, mengamalkan aktiviti memanaskan badan. Warming up tu. Untuk elak kecederaan otot. Kena regangkan betul-betul. Pakaian yang sesuai juga. Biasalah kasut ke, dari segi kasut jogging lain dengan kasut nak lari kan. Ataupun pakaian pun ada perbezaan juga. Okey. Ini sama. Ini nak cerita ni macam mana ni nak cerita berlari. Tapi kat sini senang soalan 2005 ni. Dia nak otot, tendon, tulang dan ligamen. So kita cerita je satu-satu. Mula kita cerita tendon, kita cerita ligamen, kita cerita sendi. Apa maksud sendi? Okey. Apa maksud tendon? Apa ciri tendon? Apa ciri ligamen? Apa fungsi ligamen? Kemudian barulah kita cerita otot. Kat sini. Sebab dia tak ada cerita pasal otot tibialis tak kat sini, maka dia cerita hanya otot betis je. Lagi satu, kat sini gambar tak tunjuk tentang kaki dijejak pada tumit, dijejak pada tanah tau. Ni tumit ni diangkat ke atas. Sebab itu hanya otot betis saja yang terlibat. Okay, siapa nak cuba ni? Jawab. Mulakan dengan tendon. Siapa nak cuba tendon? Apa cara ingat tendon? Dia nak habis waktu ni sebab cik. Tak ada siapa nak cuba? Silakan. Hello? Tak ada yang cuba? Berhubung dengan tulang dan otot. Kita tulis tendon. So, poin pertama kita dah dapat menghubungkan tulang dengan otot. Okey, ciri dia? Ciri apa? Tak elastik dan kuat. Tak elastik. Tak elastik dan kuat. Yang ketiga, apa fungsinya? Memindahkan daya tarikan dari otot ke Dari tulang. yang good. So, kat sini kita dah dapat markah 3. Okay, kemudian kita buat ligamen pula. Okey, ligamen. Apa dia? Menyambungkan tulang dengan tulang. Kenyal. Okey, kenyal. Lagi. L untuk? Menghubungkan tulang dengan tulang. Dah. Satu lagi. Hubungan lang-lang tu. Satu lagi L untuk apa? Lipat. LI. Lipat.
membenarkan tulang dilipatkan pada sendi. Okey, dah dapat dah. Dah dapat 3 dah. Jadi 3 campur 3, 6. Okey, kita buat sendi. Apa maksud sendi? Apa maksud sendi? Apa maksud sendi? Tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Okey, tempat pertemuan antara 2 atau sendi. Okey, sekarang kita tengok gambar. Nak cerita otot sekarang, nak cerita otot. Okey, tengok gambar yang pertama. Okey. Kalau kita belajar, kita kena cerita daripada kaki bawah kan? Betul? Otot betis dulu, cerita otot betis. Pertama betis. Otot betis kecut. Otot betis mencut menyebabkan Tumit dulu dinaikkan ke lepas atas. tumit dinaikkan ke atas. Okey, betis tumit dinaikkan ke atas. So, otot betis mengecut, tumit akan naikkan ke atas. Okey, itu pertama. Tengok gambar yang kedua pula. Yang kat sini. Okey. Okey, otot apa ni? Tak tahu namanya, tengok sebelah. Bicep femoris. Okey. Otot bicep femoris tengok gambar, gemuk ke kurus? Mengecut. Mengecut. Okey. Otot bicep femoris pula mengecut menyebabkan kaki Dibengkokkan. dibengkokkan. Dah dapat dah. Dibengkokkan di lutut. Di lutut. Okey. Kemudian tengok gambar yang ni pula. Siapa yang ngecut? Mana yang gemuk? Otot betis. Otot betis dia cerita. Tibialis. Tibialis tak terlibat sebab tibialis tu kaki kalau diturunkan, sekarang kaki tak turun pun. Nampak tak? Untuk soalan ni tak ada tibialis sebab kaki dia tak turun ni. Tumit dia tak turun ke bawah. Tumit dia tengah ke atas je. Otot Otot apa? Quadriceps mengecut menyebabkan kaki diluruskan. So, tuliskan aja. Okey, ni yang kita ceritakan tu Okey. Okey, kita berhenti sampai sini. Nanti cikgu kasih soalan objektif. Bila malam-malam nanti awak buat lah Okey. Kita tutup. Sebelum tu kita ada pertanyaan tak? tak ada ke? Tak ada, faham So, bicep flexor. Cikgu ulang. Flexor lipat tu bengkok tu bicep. Kemudian extensor tegak ataupun lurus, tricep ataupun quadriceps. Okey. Kemudian kalau cacing membujur jadi gemuk dan pendek. Kalau lingkar kurus, Okey, saya tutup. Sebelum tu cikgu minta maaf di atas segala kekurangan. Dan saya tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Tak ampun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Terima cikgu. kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.